Kenapa aku tengok muka kau risau semacam je ni? Memanglah risau. Tengoklah kaki aku. Siapa tak sayang kaki? Kalau aku pun sayang kaki aku. Kau jangan risau. Member aku dah bagi tahu tempat terbaik nak buat kaki kau bagi elok. Ada ke tempat? Ni, kau tengok ni. Bukan kau seorang je alami keadaan macam ni. Banyak lagi orang sama situasi macam kau. Tapi diorang berusaha, bro. Kau tengok ni ada sembuh lepas buat rawatan tu. Betul ke? Kau jangan main-main. Macam ni lah. Jom aku bawa kat kau tempat tu. Hello. Doktor sini. Maafkan saya mengganggu doktor. Ada pesakit nak saya jumpa dengan doktor berkaitan dengan kakinya. Okey, tak apa. Saya faham. Minta dia tunggu sekejap. Nanti saya akan datang untuk jumpa. Luka yang sukar untuk disembuh amatlah merisaukan, terutamanya apabila ia menjadi lebih serius dan menyebabkan pemotongan anggota. Apakah ada alternatif di luar sana yang dapat menyelamatkan anggota-anggota ini daripada dipotong? Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Dr. Liana dalam rancangan Lifeline. Siapakah personaliti doktor kita pada hari ini? Anda ingin tahu? Tunggu dan teruskan bersama saya. Dr. Rushmini Maris Ismail tidak asing lagi kepada pesakit yang mempunyai masalah luka yang serius. Beliau begitu gigih mencuba pelbagai cara yang terbaik untuk membantu menyembuhkan luka ataupun parut yang sukar untuk sembuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Boleh saya jumpa dengan Dr. Rushmini? Boleh? Dr. Rashmi ada kat bilik rawatan ni. Doktor boleh duduk dulu, saya panggilkan dia. Okey. Baiklah, nama saya Dr. Rushmini Maris binti Ismail. Saya dilahirkan di negeri Cik Siti Wang Kembang iaitu di Kelantan. So, saya bersekolah di Sekolah Zainab. Sewaktu tingkatan 1 sampai tingkatan 5 saya belajar di asrama di MRSM Kuala Terengganu dan selepas tu masuk ke matrikulasi UKM. Daripada matrikulasi tu saya telah terpilih untuk mengikuti perubatan lah, pelajaran perubatan di luar negara. Jadi saya telah pergi ke India untuk melanjutkan pelajaran. Berapa lama kat India? Selama 6 tahun saya belajar di Manipal, di Universiti di Manipal, dan lepas balik daripada India tu saya mula bekerja sebagai houseman
di Hospital Seremban. Selepas habis houseman di Hospital Seremban, saya bekerja di Hospital Kuala Lumpur dan juga Hospital Kajang. Dan lepas tu saya rasa saya nak berdikari. Dan saya mulalah buka klinik. Namanya ialah Poliklinik Penawar dan kekal ke hari inilah selama 20 tahun dah. 20 tahun? Lama ya doktor? Tempat yang sama juga ke? Tempat yang sama. Okay, selepas buka Poliklinik Penawar tu, saya mula belajar subjek estetik. Saya banyak pergi training di luar negara. Termasuklah di Itali, Germany, Korea, India, Bangkok pun ada. Pendek kata, masa tu cari ilmu je. Macam mana boleh timbul rasa minat dengan bidang estetik ni? Sebenarnya berlaku secara tak sengaja. Sebab pada satu hari, ada seorang pelanggan klinik saya. Dia datang ke klinik tu, dia pakai purdah. Okay, bila dia buka purdah tu, kulit dia memang hitam. Hitam dan bengkak-bengkak. Jadi peristiwa tu lah membuatkan saya rasa macam kesal juga, tak dapat bantu dia. Dan saya rasa saya nak belajar lagi. Bagaimana saya boleh bantu wanita untuk cantik dengan kaedah yang betul dan selamat. Okay, betul tu inspirasi yang daripada satu inspirasi tu menjadi satu benda yang jadi minat dan sampai sekarang berjaya lah. Okey, jom Dr. Liana, apa kata saya belanja minum kat kafe? Kita boleh sambung buat borak lagi. Okey. Dr. Rushmini, tadi Dr. Misti kata klinik ini dah buka 20 tahun. Apakah antara rawatan-rawatan atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh poliklinik? Okey, di Poliklinik Penawar Semenyih, saya tawarkan perkhidmatan untuk pesakit luar dan salah satunya adalah rawatan luka, di mana saya merawat luka yang serius dan lambat sembuh. Especially bagi mereka yang ada diabetes kan. Berbalik pada pesakit lelaki yang doktor rawat tadi. Yang tadi tu kan. Apa masalah dia sebenarnya? Mungkin luka dia tu terbiarlah agak lama dan dia pun tak tahu yang dia tu mengalami masalah kencing manis. Bagi seorang yang ada kencing manis ni, walaupun luka tu sedikit, tapi luka tu akan cepat sangat merebak. Jadi kalaulah ada kencing manis, dia kena cepat. Lebih cepat seseorang tu datang untuk dapatkan rawatan luka ni, lebih tinggi peluang dia untuk sembuh dengan cepat. Baiklah, sebelum saya menemubual staf dan pekerja doktor mungkin boleh kasih sedikit tips penjagaan kesihatan. Okay, kita cerita tentang pemakanan. Pemakanan apakah yang diperlukan oleh setiap orang? Actually bergantung kepada tahap umur dia. Kalau kita tengok baby pun ada formula kan. Susu untuk umur 3 bulan dengan 6 bulan berbeza daripada untuk umur 2 tahun dan untuk orang yang dewasa. Jadi maknanya kita kena check apakah pemakanan bagi usia kita. Jadi kalau nak tahu lebih detail lah, mungkin boleh rujuk website saya. Saya ada sediakan website percuma untuk masyarakat tengok. So www.drrushminimaris.my. Dekat situ saya bagi banyak tips tentang penjagaan kesihatan dan boleh rujuk sesuka hati. Bagus tu doktor, bagus. Saya dah bekerja dengan Dr. Rushmini Maris hampir 5 tahun. Saya mengenali Dr. Rushmini dia ni seorang yang bersikap sangat lembut tetapi tegas. Dia sangat memahami keadaan kami bekerja di mana lebih memudahkan kami untuk bekerja sama. Sepanjang saya berada di klinik Dr. Rushmini Maris, banyak yang saya pelajari tentang selok-belok cara mencuci luka, sakit kulit, puasir dan macam-macam lagi. Saya merupakan kawan kepada Dr. Rushmini semenjak 20 tahun yang lepas ketika kami bersama-sama bekerja di Hospital Kerajaan. Dan setelah kami masing-masing keluar daripada hospital kerajaan, kami masih meneruskan lagi hubungan kami berdua dan juga hubungan antara family. Dan sikap Dr. Rushmini ini adalah seorang yang sangat prihatin dan mengambil berat terhadap setiap individu ataupun kawan-kawan atau keluarga yang berada di sekeliling beliau. Walaupun begitu, semasa bekerja, beliau adalah seorang yang sangat teliti dan sangat tegas. Tidak boleh ambil mudah. Jadi itu adalah satu sifat yang bagus
bagi seorang majikan sebenarnya. Dan saya sebenarnya amat berbangga menjadi seorang kawan yang rapat dengan beliau. Saya buat rawatan treatment untuk kolesterol dan pigmentasi. So saya sangat berpuas hati dengan rawatan di Marisa Estetik bersama Dr. Roshmini. Dia sangat doktor yang pakar tentang kulit, rawatan kulit lah. Dan sangat ramah dengan pasien dan saya berpuas hati. Puan Rohayati mengalami 2 masalah utama. Yang pertama ialah masalah pigmentasi pada kulit dan yang kedua adalah masalah kolesterol poket pada matanya. Masalah pigmentasi ni membuatkan Puan Rohayati merasa rendah diri. Apabila dia tutup dengan foundation pun tetap nampak juga pigmentasi tu. Dan masalah kolesterol poket ni juga mengganggu kecantikan mata seseorang, membuatkan mata tu nampak seperti ada ketumbuhan pada mata tu kan. Ini dinamakan sebagai xanthelasma. Sebagai rawatan dia, saya lakukan kaedah laser untuk menyingkirkan pigmentasi dan bagi membuang kolesterol poket atau xanthelasma, saya terpaksa melakukan pembedahan kecil untuk membuang biji kolesterol tu. Begitulah serba sedikit penjelasan tentang pesakit Dr. Roshmini. Sekarang kita nak tinjau pula apa hobi dan aktiviti beliau di rumah. Walaupun sibuk dengan urusan kerja merawat pesakit di klinik, Dr. Roshmini akan meluangkan masa untuk mengeratkan lagi hubungan dengan ahli keluarganya. Ada makcik ni pada masa kecil memanglah tak nampak pun ciri-ciri nak jadi seorang doktor. Dia pun budak-budak yang biasa je. Masa tu kita tinggal di Kelantan. Anak saya pada masa kecil tu seorang yang manja-manja dan kebetulan pula tinggal di kedai bersama nenek dia. Sejak kecil lagi dia dah biasa bertemu dengan orang ramai. Jadi memang sifat peramah tu dah jadi macam semula jadi. Peribadi mak saya sebagai seorang ibu, dia sangat tegas tapi dia baik hati juga. Dia sentiasa fokus dalam apa yang dia nak kejar. Sangat teratur menurut saya cara dia besarkan saya dan adik-adik saya. Jadi saya pun mengambil perubatan, juga terinspirasi atas beliau. Jadi mak saya merupakan seorang yang sangat kreatif dalam menginspirasi anak-anak. Jadi berjalan-jalan ataupun sekecil-kecil dalam bermain pasir pun menjadi sesuatu yang menariklah bagi saya. Bagi saya, ibu saya seorang yang sangat berdedikasi. Seorang yang sangat bekerja keras. Seseorang yang sayangkan kerja dia dan seseorang yang akan buat apa saja untuk family dia. Sebab tu adalah satu sebab saya sayang ibu saya. Tapi selain itu, dia juga seorang yang sangat-sangat mementingkan etika kerja. Seseorang yang secara umumnya seorang doktor yang bagus. Dan saya bangga dengan ibu saya sebabnya. Di samping kesibukan dia tu, dia tak pernah lupa akan keluarga dia. Dia akan sentiasa cari jalan untuk pastikan keluarga dia dapat yang terbaik.
Sebab saya baru habis lepas SPM dan saya macam masih lagi terfikir tentang apa saya nak jadi dengan apa semua tu. Tapi bila saya tengok ibu saya rasa ada motivasi dan saya rasa teringin nak jadi macam ibu saya, seorang doktor yang hebat. Lepas ni, insya-Allah saya nak jadi doktor juga. Saya nak buktikan pada ibu saya yang saya boleh jadi doktor yang sehebat dia. Sebab doktor ni dia ada banyak kebolehan, dia tolong orang. Bukan setakat tolong orang dari segi macam sakit biasa. Sebab ibu saya seorang yang boleh buat banyak benda. Dia bukan setakat doktor, dia juga pakar kecantikan. Dan saya rasa itu kebolehan yang sangat-sangat unik. Sebab ibu saya bukan saja setakat buat orang rasa sihat, tapi dia juga buat orang rasa cantik. Minat yang mendalam terhadap tanaman bunga dan keinginan melihat senyuman dan kegembiraan insan lain telah membuatkan Dr. Rushmini membuka taman bunga yang dinamakan Royal Rose Garden terletak di Beranang, tidak jauh dari kawasan kediamannya untuk kegunaan orang ramai. Hobi saya ialah menanam pokok bunga sebab saya suka tengok pokok bunga tu cantik. Dan saya juga suka buat landscape yang cantik. Walaupun kecil kan, bagi saya kalau nampak cantik tu, saya puas hati. Dan saya suka bunga-bunga kampung ni, bunga-bunga yang selalu berbunga sepanjang tahun. Lepas tu warna-warni dia tu terang kan, kita nampak. Bila kita pandang bunga tu, rasa macam ceria. Mungkin saya mewarisi hobi ni daripada mak saya jugalah. Bila kita tengok bunga tu berkembang, kita masuk dalam garden tu, dan kita rasa tenang, rasa seronok. Lepas tu ramai kawan-kawan saya mula datang sebab nak minta benih bunga. Tu mula dia lah. Selain tu, saya juga sukakan kucing sebab kucing ni binatang yang manja. Jadi kat rumah saya memang saya ada pelihara dalam 6 ekor kucing lah kat rumah saya ni. Tapi kebanyakan kucing tu saya memang kutip kat jalan yang mana saya jumpa kan. Jadi kita rasa kesian kan, dan saya bawa balik. Saya jagalah. Masa zaman belajar tu, saya rasa susah juga. Pertama sebab saya belajar tu di negara India, di luar negara, di mana bahasa dia dengan kita tak sama. Makanan dia pun tak sama. Budaya dia pun tak sama. Pada masa tu, saya nak bercakap dengan pesakit pun tak faham. Manalah kita biasa bercakap dalam bahasa Hindi kan. Itulah sebagai cabaran. Rupa-rupanya saya daripada pengalaman saya tu, saya dapat tahu bahawa bila kita nak bercakap dengan orang, tak semestinya kita guna bahasa verbal. Bahasa isyarat pun penting. Maknanya kalau pesakit kita tu berbangsa lain, tetap kita boleh rawat dia juga bila kita guna bahasa isyarat. Bagi semua doktor, saya rasa mesti anatomi yang paling susah sebab kita kena hafal segala-galanya dalam tubuh badan seseorang tu. Cara saya untuk mengatasi kesukaran tu ialah saya cari kawan-kawan yang mana selalu dapat markah tinggi dan saya follow dia. Orang kata kalau nak jadi pandai, kena berkawan dengan orang pandai. Itu yang saya buat. Untuk pakar estetik ni, dia sangat berbeza dengan bidang kesihatan. Sebagai pakar estetik ni, bukan saja kita buat seseorang itu cantik, tapi kadang-kadang kita berhadapan dengan psikologi pesakit kita. Ada yang dah cantik, tapi dia tak rasa yang dia tu cantik. Dan di sinilah kita kena
kena bantu dia, maknanya tanya dia kenapa dia nak buat rawatan sedangkan kulit dia dah cantik kan. Maknanya dan dia akan cerita masalah dia secara psikologi dan kita boleh bantu dia dan bagi dia buat pilihan yang sesuai. Kemungkinan dia perlu hanya tambahkan vitamin dalam menu harian dia. Kemungkinan dia perlu hanya gunakan produk kosmetik yang betul, bukannya buat rawatan. Okey, sebenarnya down tu tak. Cuma bila saya berhadapan dengan kes yang susah. Kes yang susah ni maknanya bila dia dah pergi ke tempat lain, dia dah buat sesuatu kan, mungkin tempat yang tak bertauliah ke kan. Jadi dah rosak, dah mengalami kerosakan dan mengharapkan saya untuk betulkan balik. Ini adalah cabaran yang susah bagi saya sebab sekiranya saya menolak, saya akan membuatkan dia kecewa kan bila saya tolak permintaan dia. Tapi bila saya terima pun saya kena buat banyak kali rawatan. Tapi alhamdulillah lah, kebanyakan pelanggan saya ni mereka faham lepas saya bagi penerangan pada dia, dia faham. Okey, kalau dari segi rawatan luka tu, yang saya down tu bila lambat. Bila terlalu lambat datang untuk buat rawatan luka kan, sebab klinik saya ada buat 2 jenis rawatan yang khas, itu rawatan untuk luka yang serius dan rawatan kecantikan kan. Jadi bila dah terlalu lambat, luka dah terlalu besar, itu yang buatkan saya mengalami kesukaran dan rasa down. Tapi itulah kita dengan pelanggan ni kena saling bantu membantu. Dia kena bantu kita dengan mengamalkan pemakanan yang betul kan, antibiotik yang betul, semua yang betul, dan kita bantu dia dengan buat yang terbaik setiap kali dia datang. Kepada generasi muda yang berminat untuk menjadi doktor, yang pertama anda harus mempunyai impian untuk menjadi seorang doktor yang hebat dan versatile dalam segala segi. Dan kita kenalah fokus kepada apa yang kita nak capai, bukannya sekelak jalan je, dan kena rajin berusaha untuk mencapai cita-cita kita. Begitulah serba sedikit tentang Dr. Rushmini. Menarik kan perkhidmatan yang ditawarkan? Sayangi diri anda, jagalah kesihatan bersama saya Dr. Liana dalam rancangan Lifeline.